اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 4. Muka surat 4 baris yang ke-17 daripada bawah. Muka surat 4 baris yang ke-17 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya, orang yang dikehendaki oleh Allah akan kesesatan, dan menunjukkan, yakni memberi hidayah orang yang dikehendakinya, orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan petunjuk, akan hidayah. Dan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya, orang yang dikehendaki oleh Allah akan kesesatan, dan menunjukkan, yakni Allah ta'ala yang menunjukkan, Allah ta'ala yang beri hidayah akan orang yang dikehendakinya, akan orang yang dikehendaki oleh Allah akan petunjuk dan akan hidayah. Ini sambungan kata Imam Ghazali rahimahullah. Jalan itu jalan pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala amat nyata, wadihun, nyata terang bagi orang yang mengqasad akan dia, akan jalan mengabdikan diri akan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil atasnya atas Allah, dalil atas keesaan Allah amat nyata, amat terang, amat zahir bagi orang yang menilik akan dia, akan dalil. Jalan pengabdian diri kepada Allah amat terang, dalil atas keesaan Allah amat nyata bagi orang yang menilik, bagi orang yang memikir, bagi orang yang nazar. Jalan agama ni terang, dan tetapi Allah Ta'ala menyesatkan akan orang yang dikehendakinya, dan Allah Ta'ala yang beri petunjuk hidayah kepada orang yang dikehendakinya, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi kita ni disertakan dengan mukjizat. Kalau kira-kira adat kata kau beriman belakalah, tak ada seorang yang engkar kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Terang nyata. Agama yang datang oleh Nabi terang nyata, disertakan dengan mukjizat yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata mukjizat, bahkan sebelum Nabi dilantik menjadi rasul, sudah banyak irhas, perkara-perkara yang mencari adat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mukjizat ni perkara yang menyalih adah yang berlaku kepada Rasul. Adapun kalau perkara yang menyalahi adah yang pelik tu berlaku kepada Rasul, tetapi pada masa tu belum lagi dilantik menjadi Rasul, dia tidak panggil mukjizat, dia panggil irhas. Jadi irhas ni
Benda pelik yang berlaku pada Nabi SAW banyak dah daripada budak lagi. Dan perkara pelik yang berlaku pada Nabi SAW, benda yang masyhur, benda yang orang Mekah tahu belaka, benda pelik yang berlaku pada Nabi SAW. Mana kira-kira gak bila Nabi kita mengaku sebagai seorang rasul, orang Mekah ni tak ada lah hak tidak beriman ni. Walaha Nabi SAW di Mekah 13 tahun, ratusan sahaja yang beriman dengan Nabi SAW. 13 tahun. Kita maklumlah di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Kesemuanya 23 tahun. Tapi nak ceritanya di Mekah lagi lama. Tetapi ratusan sahaja yang beriman dengan Nabi SAW. Walaupun jalan tu terang dan nyata, akan tetapi Allah Ta'ala yang menyesatkan akan sesiapa yang ia kehendak, dan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendak. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah. Dalam ramai-ramai orang Madinah yang beriman tu, ada sebahagian pulaknya yang hanya menzahirkan sahaja sebagai orang Islam, tetapi tidak beriman dengan Nabi SAW pula dah. Hak di Mekah tu tak ada orang-orang yang seumpama tu. Terang-terang kufur dengan Nabi SAW. Tapi apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi diangkat sebagai ketua di Madinah. Di kalangan orang-orang Madinah yang mengikut Nabi SAW yang masuk Islam, ada pula sebahagiannya hanya berpura-pura sahaja masuk Islam, tetapi menyembunyikan kekufuran dengan Nabi SAW yang kita kenali sebagai orang munafik. Kemudian di Madinah ni pula, orang-orang munafik ni, di Mekah orang kafir itu memang dia akan lari daripada Nabi SAW. Dia bukan setakat lari, disuruh pengikut dia lari. Sebab apa? Sebab Nabi ni ahli sihir. Kamu bercakap je dengan Nabi SAW, kamu akan terpegung, kamu akan terpengaruh. Jangan. Tak boleh dekat lalu dah. Dan mereka pun tak akan pergi dekat dengan Nabi SAW. Mereka pun tidak berani nak berhadapan berhujah dengan Nabi SAW. Atau orang hebat bercakap macam mana pun, dah bercakap dengan Nabi SAW. Nabi ni sebijak-bijak manusia, bersifat dengan sifat fatanah. Kemudian ada Jibril pula yang menyampaikan wahyu. Siapa boleh lawan Nabi SAW? Orang kafir Mekah atau hak paling bijak pun akhirnya keluar. Akhirnya mereka peringat pada pengikut-pengikut mereka ni, jangan menghampiri Nabi SAW, nanti kamu akan disihirkan oleh Nabi SAW. Hak Mekah. Di Madinah, hak orang yang masuk Islam sahaja tetapi menyembunyikan kekufuran, mereka tak lari daripada Nabi SAW. Terkadang mereka mendampingi Nabi. Bahkan mereka kalau Nabi keluar daripada bilik Nabi untuk semayang berjemaah, mereka kalau boleh Nabi tu nampak muka dia dulu. Nak bagi kata dia ni ikut Nabi. Gitu. Tapi kalau tidak datang berjemaah di masjid Nabi SAW, mereka di rumah tak semayang. Lepas tu Nabi cerita nak bakar rumah orang yang tidak datang berjemaah di masjid Nabi SAW. Nabi cerita nak bakar rumah ni kerana mereka tak semayang, bukan kerana mereka tidak berjemaah. Tapi hadis itu menjadi dalil pandangan mazhab Hambali, berjemaah tu fardu ain. Sebab Nabi cerita nak bakar rumah. Tapi mazhab Syafi'i kita dalam mazhab Syafi'i kita, Nabi cerita nak bakar rumah tu orang munafik. Orang munafik di masjid Nabi dia semayang, tapi kalau dia tak datang berjemaah, dia tak semayang. Tapi apabila datang masjid Nabi ni, dia kalau boleh Nabi nampak muka dia. Orang yang berpura-pura, mana-mana tempat pun samalah.
Orang hak jenis berpura-pura tempat kerja. Bos ada, dililah. Masa bos nampak muka dia je. Rajin sungguhlah budak ni. Kalau bos tak ada, mula orang berpura-pura. Apa macam itulah. Jadi kadang-kadang orang hak jenis menonjol ni bukan hak sebenar. Hak sebenar ni dia sembunyi je. Akhir sampai masa Tuhan angkat dia. Tu tak jatuh dah lah. Orang jenis hak menonjol, mengangkat ni sampai masa jatuh tak naik dah lah. Dan orang tahu dah pura-pura, orang percaya dah pakai bila-bila tak naik dah. Tapi kalau orang hak tak menonjol ni, orang hak betul benar, walaupun lambat nak ni, walaupun lambat nak timbul dan timbul, kemah molek. Mana ni? Betul dalam kitab hikam tu, idfin wujudaka fil ardil khumul fama nabata mimman lam yudfan lam tatimma nitajuh. Tanam diri kamu dalam bumi yang dalam. Ni mana-mana yang tumbuh tanpa tanam, maka tumbuhnya tidak sempurna. Mana pun ni tanam semata-mata kerana Allah, jangan nak menonjol diri. Tapi bila Allah Ta'ala angkat mereka ni, maka mereka akan tumbuh yang sempurna. Sebab apa? Sebab dia tanam dalam. Bila tanam dalam, lambat nak tumbuh. Ada ni? Kita ingat ke, benih ni tak jadi dah ni. Kita semar dalam, orang pesang semar dalam sikit, kita pun semar dalam. Kita duduk sirang, tak tumbuh-tumbuh. Ke benih ni tak jadi. Tapi apabila tumbuh kejap. Tapi kalau semarnya tak dalam sekejap tumbuh. Tapi dah tapak dah kuat, tak akan jadi molek lah, tumbuh tu baliklah nanti. Bukan gitu lah. Orang yang semata-mata kerana Allah, bila Allah Ta'ala angkat, kejap dia. Tapi kalau orang yang nak menonjol, naik. Tapi naik sekejap, jatuh tak naik dah. Dia gitu. Ada ni. Jadi orang pura-pura tu memang pasal dia gitu. Nak tunjuk ke Nabi ni, mereka ni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu Nabi mereka masuk. Majlis ilmu Nabi mereka masuk, tetapi Allah Ta'ala lah yang menyesatkan akan orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kesesatan. Allah yang menyesatkan orang munafik ni, munafik sampailah ke sudah. Semua tu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni boleh pergi ke di Mekah Madinah, boleh pergi ke Madinah, boleh ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh semayang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, belanja besar mana pun tak berasa dah besarnya. Cuba tanya orang pergi Mekah Madinah tu, belanja besar pada ni, mereka rasa besar ke tak belanja tu? Tak besar. Sebab apa? Sebab boleh ziarah kubur Nabi, boleh semayang masjid Nabi. Orang munafik bukan ziarah kubur Nabi, hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik bukan sembahyang di masjid Nabi, menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam yang paling afdal atas muka dunia ni Nabi. Orang munafik menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua atas kehendak Allah. Walaupun terang nyata agama yang Nabi SAW bawa, mereka yang disesatkan oleh Allah tetap tidak akan dapat petunjuk. Itu cerita pada masa Nabi. Kalau pada masa kita, pelik apanya. Kalau orang tu tak ambuh peduli majlis-majlis ilmu, tak sedut pelik lah. Macam mana boleh dia datang berjemaah 5 waktu, tapi kalau orang buka kitab, belajar bab akidah, belajar bab fiqh, bab semayang, belajar bab ilmu tasawuf, bicara bab hati, kenapa mereka tak mau belajar? Semua tu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikilah. Tapi orang yang buat seumpama ni, dia tak boleh nak kata kenapa kamu tak mau belajar, kamu sudah ada di masjid surau, yang kamu jadi lari itu kenapa? Semua kehendak Allah. Tuhan yang menentukan. Jangan sandar ke Tuhan. Kalau perkara tu perkara yang tak baik, haram hukumnya, dosa besar pula. Tapi kita sebut dalam majlis ilmu ni, semua tu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi SAW bersabda, hadis tu ada dalam kitab Minhaj kita ni, pada Aqabah Ilmu. Nabi kata, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Nabi kata, ilmu menjadi imam kepada amalan, dan amalan ialah mengikut ilmu. Ilmu menjadi imam kepada amal, maka ilmulah di hadapan sebab dia imam. Nabi ulang pula, wal amalu tabi'uh, dan amal ialah mengikut ilmu. Maknanya hak Nabi kata al ilmu imamul amali dengan wal amalu tabi'un tu sama je maksud dia. Tapi kenapa Nabi ulang pula wal amalu tabi'un, dan bermula amalan ialah mengikut ilmu? Memanglah amalan mengikut ilmu, sebab ilmu tu imam. Nabi kata ilmu tu imam, pastilah amalan mengikut ilmu sebagai imam. Nabi ulang 2 kali, tapi Nabi tambah pula, yulhamus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Ilmu ni akan dikurniakan kepada orang yang ditakdirkan pada azal, orang yang bahagia. Ilmu akan disekat daripada orang yang ditakdirkan pada azal, orang yang celaka. Kalau Allah menetap pada azal orang ni orang bahagia, ahli syurga, Allah Ta'ala akan buka jalan kepada ilmu. Tetapi kalau orang ni Allah tetap dah pada azal, orang yang celaka, ahli neraka, Allah Ta'ala akan halang dia daripada ilmu. Sebab kita pegangan tetap dah, segala-gala telah ditentukan oleh Allah pada azal. Baik jahat telah ditentukan pada azal, syurga neraka telah ditentukan pada azal. Nabi SAW bersabda, ma minkum illa waqad kutiba maqal minan nar wa qad minal jannah. Tidak ada kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Tetap dah. Lepas tu sahabat pun tanyalah, afala nattakilu ala kitabina, kalau gitu kami seruh atas ketetapan Allah lah. Dan Tuhan tetap dah. Nabi kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan tentukan tempat kamu neraka, mudah-mudahlah kamu menjalani jalan neraka. Kalau kamu Tuhan tetap dah pada azab syurga, mudah-mudahlah kamu kepada jalan syurga. Begitulah. Benda ni. Maknanya Tuhan tetap berkedah, baik ataupun jahat, bahagia ataupun celaka. Jadi orang yang bahagia, Allah Ta'ala akan buka jalan ilmu. Orang yang celaka, Allah Ta'ala akan halang ilmu daripadanya. Walaupun semua orang maklum, belajar ilmu fardu ain ni wajib ijma' ulama'. Maklumlah ke? Tak ada orang fardu ain ilmu tauhid fiqh tasawuf wajib ke belajar? Ingat ke tak wajib? Tak ada orang tak tahu wajib. Dan wajib pula ijma' ulama'. Ilmu tauhid qada fardu ain wajib ijma' ulama', bukan khilaf-khilaf. Tapi rajin-rajin wa amal pun bab fardu ain tauhid tak luluh. Ada juga seumpama tu. Atau mengapa tu? Bahagian masing-masing. Walaupun jalan agama cukup terang, Allah Ta'ala mengatur pula ulama-ulama muktabar kita, mengarang kitab yang bersumberkan dalil Al-Quran dan hadis. Kitab-kitab hak asas-asas, hak ringan-ringan, hak kecil-kecil, ulama pun karang. Sebab apa? Untuk kita nak ngaji koda-koda. Ilmu hak pertengahan, lepas ada hak peringkat permulaan, naik setangga lagi, naik hak pertengahan. Kemudian bagi orang yang nak mendalami ilmu agama, kitab-kitab yang lebih besar, ulama susun molek dah. Macam sebut mengelepah lah, tak reti hak Arab. Allah Ta'ala susun pula ulama-ulama muktabar di kalangan orang Melayu kita, buat kod Melayu pula. Sebab apa ulama kita buat kod Melayu? Sebab dia kata di kalangan orang Jawi ni, mereka agak nak belajar kitab Arab tu, mereka tak siapa nak belajar. Orang Jawi, orang Melayu ni tak siapa nak belajar, mereka pun buat kod Jawi pula supaya mudah orang Melayu kita nak belajar. Tengok tu, itu semua susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah sangat-sangat aje. Jalan untuk tuju pengabdian diri pada Allah terang, nyata dan mudah. Tapi atas
bahagian masing-masing. Sebab tu dalam kitab Hikam, Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan bahawa la yukhafu alaika an taltabisat turuq wa innama yukhafu min ghalabatil hawa alaik. Tidak ditakuti atas kamu bahawa kamu kesamaran jalan. Tak ada takut bab jalan ni. Jalan ketaatan sangat terang, sangat nyata. Tak takut. Tak ditakuti pun, tak dibimbangi pun. Kalau kita ni kesamaran jalan pengamdian diri kepada Allah. Tak ada. Sebab apa? Sebab ilmu akidah terang nyata. Kita faham, kita pegang, solid, clear. Tak ada apa dah. Dalam bab semayang contohnya, ilmunya terang nyata, lengkap dah. Kita semayang ni kita tahu dah semayang kita ni macam mana, menepati hukum kita, atau terang nyata. Hak bab keikhlasan, bab ketaatan batin terang nyata. Maka Ibn Athaq mengatakan tidak ditakuti atas kamu akan kesamaran jalan tu. Yang ditakuti adalah mengalah hawa nafsu mengalah atas kamu. Hawa nafsu tak ditakuti. Hawa nafsu kita ni, hawa nafsu hak peringkat syariah, hawa nafsu hak peringkat tariqah, dia ada hawa nafsu dia. Hak tu yang ditakuti. Tetapi jalan tidak ditakuti. Sebab apa? Jalan agama terang dan nyata. Jalan ilmu pun terang dan nyata. Kemudian tuan susun pula, sekarang ni pada masa kita kok masjid suraunya, jadi ilmu tu jadi luas dah. Kalau dulu-dulu kita di Terengganu ni, kalau cerita-cerita orang dulu-dululah, majlis ilmu di Terengganu kita ni agak kurang. Kalau cerita orang dulu-dululah. Mana kalau kata masjid besar-besar pun, kuliahnya kalau ada pun sekadar-sekadar je. Kemudian yang datang menyampai pun sekadar-sekadar je kemampuan dianya. Kalau kok kapung-kapung tu, hak tu sunyi sepi lah. Tu sunyi sepi. Sebab saya dulu ingat duk atas surau dah. Rumah tepi surau. Duk atas surau dah. Antara maghrib dengan isyak tu, untuk apa masa maghrib isyak tu? Untuk orang tua bersembang. Dia bersembang. Budak ada ni tak sedut cakap benda gitu. Kita ada budak-budak. Dia bercakap sebab budak ada. Apa benda perkara yang tak boleh nak cakap sebab budak ada? Apa benda? Atas surau ni. Jadi budak ada tak boleh cakap. Jadi kalau budak tak ada, atas surau boleh cakap jugalah benda tu. Tapi kalau budak ada jangan boleh cakap walaupun atas surau. Tak ada budak tak apa. Maknanya masa tu masa bersembang. Sebab apa? Sebab tidak ada. Tidak ada. Tu masa dulu. Sekarang ni alhamdulillah. Jadi majlis-majlis ilmu ni bertambah ada semua sekarang ni. Atas kita je lah. Kemudian dalam kita belajar ni pula, Imam Ghazali nanti dia akan bicara dalam bab ilmu ni. Dalam belajar ni pula, jalanan ilmu, aqabah ilmu ni aqabah yang sangat kaut, kata Imam Ghazali, yang sangat payah, yang sangat sukar. Ramai orang yang berpaling, kata Imam Ghazali, fadalla, itu sesat. Ramai orang yang berpaling daripada ilmu, maka sesat. Itu tetap dah. Dia tak belajar pun, dia berjemaah 5 waktu. Kalau tak belajar, macam mana pegangan? Kalau tak belajar, macam mana sembahyang? Macam mana untuk melengkapkan syarat berjamaah? Sebab dia ada syarat berjamaah. Tidak melengkapkan syarat berjamaah bukan membatalkan pahala berjemaah, tapi membatalkan sembahyang tu sendiri. Apa syarat berjemaah? Berjemaah 5 waktu. Apakah syarat berjemaah? Satu syarat pun tak dapat dikemukakan. Dan macam mana berjemaah? Dalam kitab Wisyahul Afrah, syarat berjemaah ada 12 syarat. Satu syarat pun kita tak mampu nak kemukakan. Macam mana kita berjemaah? Berjemaah ni bukan hanya tahu muafiq masbuk, tapi masyhurnya kita kalau nak sembahyang jemaah kena reti tu muafiq macam mana, masbuk macam mana. Itu di antara satu daripada 12 syarat untuk sah berjemaah.
Masyhurnya muafiq masbuk, muafiq masbuk. Masyhur tak masyhur pun terkadang muafiq masbuk pun tak pernah belajar. Bila cerita bab muafiq masbuk, ustaz saya malam ni baru dengar perkataan muafiq masbuk. Saya berjemaah puluh tahun dah. Orang tua ni berjemaah puluh tahun dah. Tapi malam ni barulah dengar perkataan muafiq dan masbuk. Oh, dengar perkataan, lepas tu nak faham, nak faham takrifan dia, nak faham permasalahan dia, nak faham hukum hakam dia. Sebab tu dalam satu dia orang ni dia share dalam FB lah, muafiq masbuk. Ada orang soal, muafiq masbuk ni semain sunat apa? Faham tak ni? Diingat ke muafiq masbuk ni macam Isra', macam duha, macam rawatib barangkali. Muafiq masbuk ni semain sunat apa? Oh, main sunat apa muafiq masbuk? Walah kita orang tua-tua je budak lagi dengar dah telinga ni. Muafiq masbuk, muafiq masbuk. Tapi tak reti lah kita budak-budak. Tapi di telinga ni perkataan muafiq masbuk tu biasa dengar dah. Sebab apa? Sebab kalau bab berjemaah, hak paling orang duk sebut sangatnya muafiq masbuk. Itu satu daripada 12 syarat untuk sah berjemaah. Pada ni saya biasa pergi masjid besar-besar buat tajuk muafiq masbuk, memang tak ada. Sebahagian sahaja yang relax je. Relax tu orang pandai tu. Relax maknanya tak ada bunyi, tapi maknanya tak ada lah. Tak ada nampak susah. Tapi kalau ada biasa keruk dahi. Keruk dahi tu faham tu. Tu pening. Dia tak biasa dengar. Kadang-kadang dia biasa juga dengar, tapi dengan takrifan yang salah, hukum yang salah. Ada juga biasa tu. Ada ni. Jadi berjemaah rajin, syaratnya tak belajar. Lepas tu macam mana cerita bab keikhlasan kita. Sebab tu berpaling daripada majlis ilmu, Imam Ghazali kata maka sesat. Kemudian ramai orang yang menjalani jalan ilmu tetapi tergelincir. Ramai orang yang menjalani jalanan ilmu tapi tak kena dengan jalan, maka mutahayyir, Imam Ghazali kata. Jadi apa panggil tercengang. Belajar sangat, sentiasa hadiri kuliah agama, tetapi apabila bicara bab akidah asas tak lepas, bicara bab semayang tak lepas, bicara bab sifat-sifat mahmudah, bicara bab taubah mudah faham apa dia, tapi duk dengar sokmo, kok mana pula gitu. Ni Mazali kata orang salah jalan, tak kena jalan. Belajar hak permulaan dahulu, fardu ain tauhid, biar akidah kita ni akidah ahli-sunnah wal jamaah mantap, kejat. Barulah berpindah kepada ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Tapi kita tak sekadar nak memenuhi waktu maghrib, nak dengar hak mana. Ulama memudahkan kita dah. Tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain ni qada ni. Ada yang kitab Minhajul Abidin, nanti Imam Ghazali akan datangkan dia punya sakatan dia, ataupun kita panggil silver dia. Hak ni qada fardu ain. Hak qada fardu ain ni kalau kita tidak belajar, kita mengekali dosa besar. Mengekali jahil fardu ain dosa besar. Malaikat akan catat dosa besar mengekali jahil fardu ain setiap saat. Tapi apabila dosa besar tu malaikat catat setiap saat, akhirnya jadi kalih lah, jadi sebati, tak rasa dosa. Cuba tanya orang tak pernah semayang, dia rasa tak dia berdosa? Tak. Tanya orang tak pernah puasa, dia rasa tak berdosa? Tak. Orang yang tidak pernah menutupi aurat, tanya mereka berdosa ke tak? Tak, sebab mereka sudah sebati, mereka sudah kalih dah. Sama juga orang yang mengekali jahil fardu ain, mereka tak berasa pun mereka bersalah, walaupun mereka duduk dalam keadaan dosa yang besar. Ada ni. Tapi mana jalan ilmu di sendiri pun jalan yang sangat sukar. Kita belajar betul benar dahnya dengan jalan. Niat kita apa? Niat kita belajar pula niat apa? Pula situ. Belajar betul dah. Niatnya apa?
niatnya kerana nak tuntut redha Allah, niatnya kerana nak beramal, niatnya kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu niat yang sebenar. Kenapa kau niat belajar? Kenapa kau belajar? Sebab sedap cakap dengan orang, kita pandai. Bila kita belajar, kita akan terkehadapan. Bagi kita orang pandai ni tak akan terkehadapan. Kita belajar, kita akan dimuliakan, dihormati oleh orang ramai. Itu neraka awal-awal. Belajar ikut garis dah, tapi niat pula salah. Ni orang panggil jalan ilmu ni jalan yang sukar, jalan yang payah, kata Imam Ghazali rahimahullah. Tetapi jalan belajar sukar pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang ni mudah-mudah je jadi belajar, mudah-mudah je istiqamah, orang pun jadi pelik. Sampai ke peringkat kalau kata si anu ni belajar, kamu ni tengok kok molek. Siapa tengok kok molek sebab apa? Macam tak percaya je dia belajar. Apa gitu benar? Orang anggap dia tu berat. Dah berat dah pun masa-masa kerja dulu. Berat. Mana cakap khabar tu kok cakap khabar, panggil cakap khabar tak beralus lah kita panggil. Orang semayang dia persoal. Mana contoh? Bukan dia persoal orang semayang. Dia pun semayang juga lebih kurang. Tapi kalau dicari orang bawahan tu tak ada. Kemana pergi mama? Semayang. Semayang semua orang panggil dia. Jadi semayang pun dia bunyi kalau orang ni kok semayang. Tak bunyilah mulutnya. Allah semayang lah. Dia kerana bukan dia marah ke semayang, dia kerana nak ke kawan tu tak ada. Tapi kalau orang ni walaupun nak ke kawan tu sekalipun, kalau dia kebetulan tengah semayang, tak bunyilah orang ni bunyi juga. Semayang pas semayang, kita nak ke dia semayang sama, padahal kawan tu baru je celah sikit dah, lega dah ni, pergi semayang sekejap. Bukan dia tinggal kerja duduk semayang sunat, bukan. Tapi makna ada mulut laser. Tapi tiba-tiba belajar istiqamah. Ya kedok kamu ni tengok kok molek, takut pelanduk dua serupa kan. Siapa gitu orang tak percaya. Tapi dah bahagian dia. Belajar istiqamah pula. Mana kalau hak payah-payah tu lah, hak daurah tu payah sikit. Hak mari baba-baba daripada Fatani tu dia tinggi sikit lah. Orang baru-baru ni agak sukar sikit lah nak memahami. Tapi boleh kodok sikit-sikit istiqamah, naknya pada ilmu. Bahagian dia. Tapi ada di kalangan hak kawan-kawan sekerja, hak menjadi contoh di kalangan ramai-ramai pekerja, suruh ajak belajar fardu ain, tambuh. Ada kok gitu, tambuh. Tapi hari-hari duk belajar sama. Belajar apa? Belajar ngaji Quran. Belajar ngaji Quran 2-3 guru sehari-hari pergi belajar. Baguslah. Nak dia cari orang yang berani ngaji Quran ni payah dah. Sebab belajar Al-Quran ni dia dengan belajar kitab senang belajar kitab. Sebab belajar Al-Quran ni orang tahu kita tu pandai ke tak pandai. Kalau belajar kitab, orang tak tahu kita pandai tak pandai. Kita hangguk je lah, walaupun kita baru dengar sekali tu. Tapi kalau belajar Quran, buka mulut tu, haji ni berat sangat. Maknanya payah juga tu nak ngaji Quran. Tapi belajar Quran 2-3 kelas. Ajak belajar ilmu tauhid fardu ain tak embuh. Ajak belajar ilmu fiqh fardu ain tak embuh. Ajak belajar ilmu tasawuf fardu ain pun tak embuh. Ada juga seumpama tu. Itu bahagian masing-masing. Pada ni. Jalan agama cukup terang, jalan pengabdian diri kepada Allah cukup terang. Tapi kata Ghazali, dan tetapi Allah Ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya, orang yang dikehendaki Allah akan kesesatan, dan menunjukkan, mana memberi hidayah akan orang yang dikehendakinya, orang yang dikehendaki akan petunjuk dan hidayah. Hak ni hak kita biasa baca dalam ni, surah Kahfi. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Di ayat-ayat yang seumpama ni banyak di dalam ayat Al-Quran.
ayat yang maksudnya lebih kurang lah. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dalam surah Isra ni pula wa man yudlil falan tajida lahum awliya min dunih. Itu dalam surah Al-Isra. Kemudian surah An-Nisa ayat yang ke-88, surah Al-A'raf ayat yang ke-178, surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Maksudnya lebih kurang. Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran, sesiapa yang Allah beri hidayah, sesiapa yang Allah Taala sesatkan. Sebab apa? Baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi hidayah, Allah yang menyesatkan. Sebab apa? Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita. Ada ni. Beriman ke seseorang, taat seseorang, taufik hidayah daripada Allah. Makna kita boleh belajar pula kena dengan aturan, belajar pula niatnya betul, itu semua taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada jalanlah kepada kita nak riak, wujud takabur. Sebab hakikinya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya kita nak meninggalkan maksiat, tidak ada upaya kita nak mengerjakan ketaatan, maka kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok jalan mana nak timbul riak, wujud takabur? Kita boleh riak, boleh wujud, boleh takabur kalau perkara tu memang hak kita sendiri. Hak kita riak lah hak kita. Hak kita sendiri, kita wujud lah hak kita. Tapi ada dah hak kita? Tak ada. Iman dan ta'ah seseorang, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesat seseorang, kufur seseorang, derhaka seseorang, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tetap dah pegangan kita. Allah yang bagi hidayah dan siapa yang ia kehendak, dan Allah menyesatkan dan sesiapa yang ia kehendak. Lepas tu kita macam sekarang lah. Kita lahir di kalangan ibu bapa Islam. Tu bahagian kita. Tak ada kita mitok-mitoknya. Kita lahir di kalangan ibu bapa Islam. Kemudian Tuhan beri hidayah pada kitanya, belajar dan beramal. Itu bahagian kita. Alhamdulillah. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala kekalkan kita di dalam pertunjuk. Ya muqallibal qulub sabin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Atau doa kita baca sebelum daripada kita beri salam tu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi baca doa ni ketika sembahyang malam. Nabi baca tu bunyi dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama Engkau dan ketaatan kepada Engkau. Itu hak kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir daripada ibu bapa Islam. Orang kafir tu mak ayah dia kafir, dia pun kafir. Tapi hak Tuhan kehendak pertunjuk, dicari agama masuk Islam. Terkadang mereka lebih baik daripada kita yang dilahirkan daripada ibu bapa Islam. Itu bahagian mereka. Baik buruk, manis pahit, bahagia celaka, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ialah Allah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat pertunjuk. Semuanya di bawah kehendak Allah dan semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.